Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah huraian ayat, kita pergi kepada 5 faedah secara ringkasnya insya-Allah. Al-fawaid at-tarbawiyah. Ini kena tulis ni pelajar ni. Tak ada dalam kitab pimpinannya. Faedah dari sudut pendidikan. Yang kita boleh kutip daripada ayat 35 sehingga 49 ni apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, tengok ayat 30 apa kita mula tadi? Ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila kita dakwah hajat dia la ilaha illallah, sombong. Tulis pelajar. Ayat ini mengajar kepada kita wujub al-khudu'. Bila kita dengar la ilaha illallah, wajib kita kena akur. Kita kena tunduk. Kita kena akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sebab bila kita kata kita ni mengucap 2 kalimah syahadah, tapi bila baca Quran Tuhan kata haram riba, tak juga. Haram rasuah, Nabi kata lawan juga. Maka itu tidak betul-betul dia punya tahqiq merealisasikan tauhid dalam diri dia. Tak ada. Orang yang betul-betul tahqiq tauhid, iaitulah orang yang tunduk, akur, patuh kepada kalimah la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Baik main. Yang kedua, fi qaulihi ta'ala ala sururim mutaqabilin. Ahli syurga duk berhadap-hadap. Allahu akbar, ayat 44. Berhadap, dia tak duk main sembunyi-sembunyi, main cikucak, duduk belakang tampil, belakang tiang, tidak ada. Semua mereka duk berhadap. Kata ulama tadabbur, kamalu adabi ahlil jannah, sempurnanya ada ahli syurga. Kanu yataqabalun, mereka semua singgah sana dia besar, duduk berhadap belakang. Tak ada orang kata lapis kedua, yang ketiga tidak ada. Kita ni kadang-kadang terpaksa kena berlapis sebab tempat tak cukup. Nah, yang tak hanya tempat cukup pun sembunyi juga, itu jadi dia. Maka itu di antara adab ahli syurga. Kita dalam dunia pun, dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga, perlu kepada adab ini. Mari bila kita mari majlis ilmu, duduk depan dengan tok guru, beradab dengan tuan syekh, beradab dengan ustaz, beradab, barulah kita duduk. Jangan kita buat halaqah sendiri, orang yang mengajar depan, dia duduk buah di belakang. Tak. Ni ada semalam ada ustaz-ustaz duk banyak yang meluahkan perasaan. Dia kata kita duk mengajar, anak murid duduk main apa? Duk main WhatsApp. Bagi anaknya, saya tak bersangka buruk. Setelah kita tengok fenomena pelajar-pelajar yang ikut kuliah tadabbur Quran kita ni, dia tulis. Maknanya kita kata dia pegang handphone, sama ada dia tengok ustaz kuliah ataupun dia mencatat apa yang dia dengar. Allah, tapi kalau ada hak main sungguh, maka kita larang dia. Kita kata itu tidak beradab. Sebab itulah kita larang duk main emoji, duk main duduk gambar-gambar waktu orang duk kuliah. Kita kata itu juga tidak beradab dalam majlis ilmu. Main apa gambar-gambar ni? Gambar kartun lah, gambar budak lah, gambar apa hijaan. Kalau sama ada awak dengar ataupun catat apa yang ditulis. Tak apa, kalau duk main emoji ni, dia panggil orang tak ada kerja. Duk macam orang duk buat dalam majlis ilmu. Itu dia. Dia kadang-kadang satu lagi, waktu orang kuliah kita tak ikut. Sama ada dia rasa dia pandai ataupun dia memang tak berminat nak belajar. Itu rugi. Baik, mari kita pergi kepada faedah yang ketiga. Di antara sifat ahli syurga, sifat wanita syurga. Makcik-makcik nak jadi wanita syurga ke tak? Wa indahum qasiratut tarfi'in. Mata dia tak tengok ke orang lain, tengok kepada pasangan dia aja. Jadi Allah Ta'ala puji ahli syurga ni sebab dia tak tengok orang lain, dia tengok suami dia. Kata di para ulama, sama ada suami dia comel berdoa yang menyebabkan dia tak mau tengok orang lain, suami macam tu juga, duk tengok ke bini dia tak tengok orang lain sebab isteri dia comel ataupun sebab perangai dia cantik. Orang perangai baik ni orang tak tengok orang lain, dia tengok pasangan yang halal bagi dia. Ini masalah kita hari ni, tak apa nak jadi. Balik ke rumah, suami balik letih-letih,
Suami balik penat. Tengok bini dia, ya Allah, macam hatu pari. Meraja tengok hatu pari lah ke mana. Rambut bergoseng. Rambut ni, orang Kelantan kata goseng, rambut tak terurus. Dah lah tiok busung. Oh, abang balik dah. Balik dah. Gitu jambut. Penat. Kawan ni pun bagi masuk tanda tukar baju, duduk kedai kopi. Duduk kedai kopi tak ada duduk lagi. Tak, budak-budak pelajar mai tanya, "Bang nak makan apa?" Dia kita tu bang hanya panggil bang. Naik tarah kawan tu. Ini punca ni. Kena belajar nak jadi wanita syurga, layan suami dengan baik. Balik sambut balik-balik. Kurang-kurang apa, kalau suami buat balik apa-apa, tengok gak dulu. Ni pakai sebeg situ. Suruh anak, ambil ayah balik tu. Tak dalam peti, tak tahu gapo awak klik. Kabar-kabar basi dapur. Ini perangai. Tengok ni, wanita ahli syurga, ia tatalla. Tengok pada suami, suami juga tengok pada isteri, tak kelih pada orang lain. Baik. Jadi kita bahayanya perangai itu. Yang ke berapa dah kita ni? 3 dah. Yang keempat, Allahu Akbar, punca besar kerusakan manusia apabila dia sombong. Bila orang kata la ilaha illallah, dia punya inna latariku alihatina li syairin majnun. Aku nak tinggal agama aku dengan penyairnya majnun ni. Ini dia panggil punca manusia rusak kerana sombong. Kita ni macam tu juga. Bila orang ajar benda-benda, ustaz ni kalau belajar tak ada sanak ni, ngaji lagu tu ya, tiba-tiba mari duk ajar hak nabi lah, hak sunnah lah. Tak, kita kata ini manusia sombong. Manusia ni mustakbirin, mutakabbirin. Orang ni tak akan dapat ilmu. Pelajar-pelajar tanda syarat ciri-ciri orang nak dapat ilmu, tawaduk. Kita dengar, buka telinga. Ni tidak, sombong agah. Bila tengok gambar-gambar orang-orang dia tak setuju, dia pangkah poster, buat gerakan anti. Mu dengar dulu dia cakap apa. Kalau betul salah, kita bantah. Ni belum cakap lagi sudah dihukum salah. Hak betulnya dia. Kadang-kadang hak dia hak mengaku betul ni, merapu dia cakapnya, hadis palsu, bawa cerita karut-karut, maka kita kata itulah di antara perkara yang tidak baik. Baiklah, yang terakhir Allah kata apa? Allah Ta'ala balas setiap orang itu, innakum lazaiqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah kata kami tak balas kecuali apa yang kamu buat. Kesimpulannya dia panggil al-jaza'u bil amal. Balasan keburukan itu dengan sebab amalan. Kalau orang, tapi berbeza dengan syurga. Syurga Allah balas dengan limpah kurnia dia. Kalau nak kira dengan amalan kita, sikit beramal. Syurga terlalu mahal. Tapi untuk orang jahat, Tuhan balas mengikut apa yang dia buat. Wa ma tujza, tengok ayat kita. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah kata aku tak balas kecuali apa yang kamu buat. Hak kamu buat tu yang aku balas. Jadi kalau kita nak kata Tuhan tidak adil, Tuhan buat tidak ada kezaliman di akhirat, tengok ayat 39 tu. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata di ulama tadabbur, ayat ini dalil ala annal kufar mujazauna ala amal. Orang kafir akan dibalas mengikut amalan kejahatan yang dia buat. Yang pertama, dia duk puji berhala. Duk panggil-panggil berhala dia. Mendustakan Nabi, menyakiti orang mukmin. Dia kata berhala ni syufa'a indallah. Apa lagi? Malaikat anak Tuhan. Bunuh anak contohnya. Ngenak ke orang. Itu semua tu balas, semua ni akan dibalas di akhirat esok. Jadi kita orang beriman, jangan ikut perangai orang kafir. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dengan mengikut amalan. Kata ulama, itulah yang dikatakan keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau kata Tuhan tu maha adil, na'am, dia tak balas apa yang kita tak buat. Dalam ayat lain Tuhan kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak tanggung. Tapi kalau dosa yang berkait, kena tanggung. Dosa isteri,
tak tutup aurat. Suami tak peduli, tanggungjawab. Dosa anak-anak tak salat, ayah dia tak bertanggungjawab, tanggungjawab. Dosa menganjurkan maksiat, orang pakat pergi buat, itu awak tanggungjawab. Dia panggil dosa yang berkaitan. Tapi dosa tak berkait, Allah Ta'ala tak timbul, tak letak atas kepala orang dosa orang lain. Tamatlah kita faedah yang dapat kita kutip dalam ayat 35 hingga 49. InsyaAllah CD yang akan datang kita mula dengan ayat 50. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Penduduk syurga akan mencari kawan-kawan dia. InsyaAllah besok kita cari kawan dalam syurga. Boleh? InsyaAllah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat Jumaat, ingat selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan baca surah Al-Kahfi.